Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Marisa Asiki Binti Yahya, nombor metrik 258785. Hari ini akan membincangkan mengenai Undang-Undang Cyber di Malaysia, dan topik yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah penyebaran berita palsu COVID-19. Pada era globalisasi ini, sudah tentunya media sosial merupakan satu platform untuk menyampaikan berita dengan cepat tanpa mengira sempadan. Seperti yang kita sedia maklum, seluruh dunia telah dilanda dengan wabak COVID-19. COVID-19 adalah singkatan kepada Coronavirus Diseases 2019 yang telah meragut begitu banyak nyawa. Malangnya, dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, ada sesetengah individu yang begitu giat menjalankan usaha untuk menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19 ini. Hal ini merupakan satu masalah yang besar apabila ada individu tertentu itu menyebarkan berita tidak sahih, berita palsu mengenai COVID-19 ini dengan tujuannya yang tersendiri. Melalui penyebaran berita palsu ini telah menyebabkan masyarakat menjadi khawatir, resah dan takut, dan juga negara kita juga terancam dari segi keamanan dan juga ketenteramannya. Malangnya, melalui penyebaran berita palsu ini, ada juga sikap masyarakat kita yang mengambil acuh tidak acuh untuk mengendahkan tentang berita tersebut dan menganggapnya adalah benar, menerima sebulat-sebulat suara yang telah dikongsikan oleh mereka tanpa banyak menyoal. Oleh itu, saya ingin bertanya, bijakkah anda menggunakan media sosial dengan menyampaikan berita yang sahih ataupun anda menyampaikan berita yang tidak sahih? Semua itu terletak pada diri anda. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Subi bin Cik Pa, nombor metrik 258656. Ingin mengutarakan isu yang kumpulan kami pilih, iaitu penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Isu yang sedang hangat diperkatakan pada masa kini iaitu penyebaran berita palsu berkaitan COVID yang melibatkan ahli Parlimen Kuantan dan juga merupakan bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Fauziah Saleh, yang mencetuskan huru-hara di Facebook milik beliau lah. Penyebaran berita ini yang telah disebarkan oleh Facebook Fauziah Saleh, di mana keadaan huru-hara yang berlaku di pusat Custom, Immigration dan Kuarantin Johor Bahru baru-baru ini telah mendapat liputan yang sangat meluas. Keadaan panik yang berlaku disebabkan oleh penularan video tersebut menyebabkan penduduk setempat berasa gusar dan bimbang berkaitan penularan COVID-19 ni. Oleh itu, tindakan penularan yang disebarkan oleh Fauziah Saleh ni boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505-B Akta Kanun Kesihatan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Jelani, Matrix 258813. Saya akan mengulas berkenaan kesalahan yang dilakukan oleh ahli Parlimen Kuantan, iaitu Fauziah Saleh, yang mana beliau telah dibicarakan di bawah Seksyen 505-B Kanun Kesiksaan. Seksyen ini memperhatikan berkenaan mendatangkan kenyataan-kenyataan khayal awam dengan niat hendak menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana golongan awam. Jika sabit kesalahan, beliau boleh dihukum penjara sehingga sampai 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Beliau bagaimanapun enggan mengaku bersalah di atas perbuatan tersebut. Situasi penyebaran berita palsu di negara kita kian meruncing apabila Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 dimasukkan pada 19 Disember 2019, ditambah pula apabila seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19.
Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang meluluskan undang-undang khusus yang memfokuskan kepada individu dan organisasi yang menyebarkan berita palsu. Secara umumnya, Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 berperanan mencegah dan membendung sebarang berita palsu yang dilaporkan. Menurut akta tersebut, berita tidak benar termasuklah apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang bahagiannya atau keseluruhannya adalah palsu, sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman atau audio dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea. Manakala Seksyen 4 tersebut menerangkan berkenaan mengadakan, menawarkan, menerbitkan dan sebagainya berita tidak benar atau penerbitan yang mengandungi berita tidak benar. Sehingga hari ini, tiada lagi usaha untuk mengubah semula akta tersebut dan negara kita hanya mengguna pakai undang-undang yang sedia ada sahaja untuk menangani masalah penyebaran berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Zainur Hayati binti Isa, nombor matrik 257770. Seperti yang kita sedia maklum, selain daripada Seksyen 505B, kes berkaitan ahli parlimen dan bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri ini juga boleh disabitkan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jika diperhatikan, terdapat banyak kes yang dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 233 Komunikasi dan Multimedia 1998 ini, kerana orang yang dituduh didapati mengeluarkan kenyataan yang tidak baik dan jelek melalui akaun Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain lagi. Antara lain, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 juga memperuntukkan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain seperti sehubungan dengan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memberi amaran kepada pengguna media sosial supaya tidak menyebarkan berita palsu mengenai penularan COVID-19 ini sehingga menimbulkan suasana panik kepada orang awam. Hal berkaitan dengan penyebaran berita palsu ini juga tidak boleh dipandang remeh kerana kesannya mampu mengancam dan menjejaskan keselamatan negara. Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Jalizam Beramti, nombor matrik 29718. Di sini saya akan membincangkan berkenaan cadangan atau pandangan bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan berkenaan berita palsu. Mengubah semula Akta Anti Berita Tidak Benar 2018, iaitu isu penyebaran berita palsu bagaikan tiada titik muntahnya. Saban hari ada sahaja berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya yang tular di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengeluarkan 370 pemakluman berita palsu berkaitan pandemik COVID-19 di seluruh negara sehingga 19 September 2020. Di antara cadangan dan pandangan bagi membendung penyebaran berita palsu ialah dengan mengubah semula Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Dengan pemasuhan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 menyebabkan kerajaan sukar untuk menangani penyebaran berita palsu. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan individu dan organisasi lebih bebas menyampaikan berita yang tidak sahih. Penambahbaikan dari segi undang-undang sama ada dalam bentuk ubah suai akta sedia atau ubal akta baru untuk mengatasi masalah berita palsu yang mengakibatkan masalah sosial dan masyarakat. Pengubalan semula dan penambahbaikan akta ini dapat memberi kesedaran dan juga amaran kepada individu serta organisasi untuk melakukan penyebaran berita palsu dengan sewenang-wenangnya. Contohnya seperti Singapura adalah antara salah satu negara yang menguatkuasa Akta Anti Berita Palsu. Di sini menunjukkan bahawa Singapura begitu memandang serius masalah penyebaran berita palsu. PDRM dan SKMM akan mengambil serius
dan tidak akan bertoleransi kepada mana-mana pihak yang menyebarkan berita palsu sehingga menyebabkan ketakutan, panik dan kegusaran kepada orang awam, seterusnya menimbulkan kekecewaan dan kemudaratan kepada kestabilan negara. Cadangan kedua ialah menubuhkan jawatan kuasa Parlimen perangi berita palsu. Penyebaran berita palsu adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab yang mampu menjejaskan keharmonian masyarakat Indonesia. Dengan menubuhkan jawatan kuasa yang membantau salah laku penyebaran berita palsu, seperti cadangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, iaitu cadangan untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan Parlimen, iaitu jawatan kuasa ini juga bagi membantu PDRM dan SKMM dalam membantah serta membendung penyebaran berita palsu, dalam mempergiatkan usaha penguatkuasaan untuk mengawal penularan berita palsu demi kemakmuran bersama. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengambil pendekatan bagi membantu masyarakat agar tidak tertipu dengan penyebaran berita yang tidak sahih. Antara langkah-langkah tersebut ialah jangan mudah terpedaya dengan email, mesej dan maklumat yang diterima. Sentiasa periksa kesahihan email, mesej dan maklumat tersebut. Pastikan email, mesej dan maklumat yang diperoleh adalah dari sumber yang sahih. Siasat latar belakang pengirim email, mesej dan maklumat atau penyebar maklumat. Ingat, bukan semua maklumat yang di internet dan laman sosial itu benar. Jika tidak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Firdaus bin Zainal, nombor matrik 258684, yang mana saya akan membentangkan dua lagi cadangan atau pandangan atau idea tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan penyebaran berita palsu dengan COVID-19. Masalah penyebaran berita palsu ini bukanlah satu perkara yang baru. Malahan kini telah menjadi perkara yang sepati dalam masyarakat negara kita. Tambah pula, dalam keadaan negara kita yang sedang dilanda penularan wabak COVID-19 ini, bermacam-macam dan berbagai cerita yang dihidangkan melalui gadget. Sejak pertama kalinya negara kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai masyarakat mula alpa dan ada juga yang ingin bersaing untuk menjadi orang yang pertama bagi menyampaikan maklumat. Sedangkan maklumat atau berita yang disebarkan itu belum tentu kesahihannya. Walaupun akta fitnah dan beberapa akta lain boleh digunakan untuk mengatasi gejala berita palsu ini, tindakan proaktif amat diperlukan pada masa ini. Oleh itu, cadangan saya mengharapkan kerajaan sekarang mengenakan tindakan tegas dengan meningkatkan denda, hukuman keras terhadap individu yang didapati bersalah dengan melaksanakan sebatan. Sepertilah contoh, pihak yang memiliki berita tidak benar namun tidak menghapuskannya boleh didenda sehingga 100,000 atau 3 tahun penjara serta 1 sebatan. Saya percaya dengan melaksanakan hukuman sebatan ini mampu menakutkan pesalah serta membuka mata masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menyebarkan maklumat yang sahih. Cadangan kedua saya adalah mengekang penularan berita palsu dalam talian dengan melayari portal-portal rasmi. Zaman teknologi, zaman moden, kebanyakan kita dah mempunyai gadget atau telefon bimbit, yang mana setiap telefon bimbit ini mempunyai aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan sebagainya. Oleh itu, kita perlu mengekangkan penularan ini
saya mengetahuilah setelah dimansuhkan Akta Anti Berita Tidak Benar, pengguna media sosial sekarang ibarat cendawan tumbuh selepas hujan, agak leka dan tanpa usul periksa menyebarkan berita yang tidak sahih dan tidak benar sebelum dirujuk di mana-mana portal rasmi organisasi tertentu. Kebanyakan pengguna media sosial tidak mengetahui atau sengaja tidak melayari portal terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita yang tidak sahih. Sedangkan pengguna boleh mendapatkan berita benar dari mana-mana portal rasmi. Sebagai contohlah, Kementerian Kesihatan KKM yang mana setiap hari, setiap masa akan mengupdatekan, mengeluarkan maklumat yang sahih berkaitan COVID-19 dan pelbagai portal-portal agensi yang boleh kita lalui. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengambil beberapa tindakan untuk membendung budaya buruk ini, antaranya melalui Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dengan bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan untuk melancarkan portal sebenarnya.my yang dilancarkan oleh bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saleh Said Keruak pada 14 Mac 2017. Saya berharap pihak kerajaan dapat mempromosikan semula portal ini dan semua portal rasmi setiap organisasi jabatan kepada masyarakat kita melalui media sosial dengan menggunakan media massa dan teknologi supaya masyarakat kita tahu akan maklumat ini, dan kerajaan perlu meningkatkan kesedaran terhadap individu yang masih degil menyebarkan maklumat tidak tepat ini dengan melancarkan kempen-kempen berkaitan melalui media massa baru supaya membolehkan masyarakat menyimak kesahihan maklumat yang diterima. Sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, kita semua adalah barisan hadapan pada negara dalam konteks menghentikan berita palsu mengenai wabak COVID-19 ini. Okay. Anda semua boleh merujuk sebenarnya.my untuk memastikan sama ada berita itu sahih sebelum mengungsikannya. 3 cara sebelum anda mengambil keputusan untuk berkongsi apa-apa maklumat atau berita yang sahih atau tidak. Pertama, semak sumber berita sebelum sebarkannya. Kedua, kongsilah berita daripada yang diterima daripada laman web rasmi. Ketiga, berhati-hati dengan berita yang penuh dengan emosi. Jadi, sebagai pengguna yang bijak, anda harus tentukan dan nilaikan sebelum menyebarkan sesuatu berita. Tidak pasti, jangan kongsi.